Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang memberikan kesempatan berterusan kita meraih nikmat demi nikmat, walau di sebalik pelbagai ujian. Untuk kita sabar, Allah bagi juga peluang demi peluang untuk nak belajar, untuk nak tambah ilmu, untuk nak lalui kehidupan ini hari demi hari, bersiap menghadapi pengakhirannya. Dan saya minta maaf untuk 2 minggu lepas sepatutnya hadir, tapi menghadapi halangan. Hujan lebat betul malam tu. Dan kebetulan tersilap lalu jalan, sangkut pula, jadi paksa patah balik. Cubaan kali kedua pula, dah ada peluang lagi satu, kereta pula rosak. Jadi kita ikut jadual asal. Risau juga tadi tu, sebab tadi pun hujan juga kejap kan. Tapi lepas tu masa nak dekat-dekat 6.30 tu dah reda sikit. Jadi cuba tak nak ikut dah jalan yang dulu tu, takut sekali kena macam tu. Tak, jadi takut lalu ikut je lah jalan biasa. Jadi kita kadang-kadang nak beriman dengan Google Map ni kena hati-hati juga. Okay, kita rasa macam ada masa okey je Google Map, okay, worst ke apa, masa okey je. Tapi ada masa-masa macam kena fikir dulu, jap, kan ada jalan lain, kenapa dia bagi jalan ni? Jadi banyak kali jugalah alih-alih kita juga kena berijtihad. Apa pun, yang penting maknanya kita terus diberi peluang dan kita usahakan untuk menyelesaikan membaca dan menghayati apa yang Imam Nawawi sampaikan dalam kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Beza apa yang kita cuba buat biasa dalam bacaan At-Tibyan ni, iaitu kita fokus kepada apa yang Imam Nawawi sebut dan cuba mencari hubung kaitnya dengan apa yang berlaku di sekeliling kita. Jadi dia beza dengan, sebab bila kita nak fokus pada apa yang dia cakap, kita akan menghargai setiap butir perkataan yang dia sebut. Okay? Sebab Allah jadikan kita ni diuji dengan banyak benda, nak cepat dan nak mudah. Okay? Dan itu memang antara penyakit kita. Khuliqal insani ajula. Kita ni diciptakan nak yang cepat. Jadi benda-benda, sebab tu Allah selalu sebutkan yang kita suka yang al-ajilah. Al-ajilah tu maknanya yang cepat dapat. Tapi kalau kita nak kena baca satu-satu, susah. Nak kena sabar dengan satu demi satu. Tak boleh ke bagi je kesimpulan terus? Boleh ke tak? Kan? Jadi bila kita harapkan semua diputuskan dengan mudah, mungkin ada yang menganggap bila ambil je terus kesimpulan tersebut, jadi kita tak perlu bertanggungjawab dengan ilmunya. Jadi kita tahu dia boleh, kita buatlah. Kita tahu dia tak boleh, kita tak buatlah. Kalau orang tanya kenapa boleh, kenapa tak boleh, kita cakaplah dah orang tu cakap, atau ustaz tu cakap, atau cikgu tu cakap. Mungkin kerana membayangkan kita tak perlu bertanggungjawab lah, sebab orang tu yang bagi tahu aku macam tu, jadi kita tinggal ikut je. Tapi betul ke fikiran macam tu? Betul ke kita tak perlu bertanggungjawab apa yang orang putuskan dan kita ikut? Kita tetap perlu bertanggungjawab, sebab kita memilih untuk ikut. Keputusan untuk mengikut pandangan tersebut tetap terletak di tangan kita, dan kita perlu bertanggungjawab dengan apa. Sebab tu semua kan, setiap orang tu mas'ulun an, maknanya dia akan dipertanggungjawabkan terhadap apa yang dia decide. Takkan ada orang yang dapat lepaskan diri, dia cakap saya tak, bukan salah saya, ustaz tu yang cakap macam tu. Nak cakap macam tu depan Tuhan, hari akhirat, kiamat nanti, hisab, nak salahkan orang lain dan orang lain. Dan itulah kesalahan kita yang paling asas sekali. Kerana kita menganggap tanggungjawab ni semuanya untuk diserahkan kepada orang lain, dan kita boleh lepas bebas. Jadi
Sebabkan itu agama selalu highlightkan kayu ukurnya pada usaha. Macam tu dah dalam bab ilmu. Dia bukan isunya kita nak dapat banyak, tapi isunya yang mana kadar usahanya yang kita lakukan sehabis baik. Walaupun yang kita dapat tu sedikit, tapi kita hargai setiap bibit, setiap minit, setiap saat usaha, tenaga yang dikerahkan untuk mendapatkan ilmu tersebut. Sebab tu Nabi bagi tahu ayat dia, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Nak salaka tariqan, nak lalu tu, okey, ada ayat berkata usluk jaibak, makna apa? Masukkan, seolah-olah macam kita tengah teroka laluan tersebut. Kalau ingat lagi makna dulu-dulu ke style orang-orang yang masih lagi, kita bayangkan kawasan ni masih tak ada rumah-rumah ni, masih hutan. Mana orang pertama yang masuk ingat senang-senang dia kena buat jalan. Nak tebas ni, nak pastikan laluan ni tak ada haiwan ni apa semua. Maknanya dia berusaha supaya lepas tu orang boleh lalu dan mendapat manfaat daripada ilmu tersebut. Jadi itu yang kita sedang usahakan. Maknanya kita struggle. Okay, baru yaltamisu fiha ilman. Iltamasa yaltamisu, macam tercari-cari. Dia bukan datang masuk, alhamdulillah aku dapat ilmu, lepas tu balik. Nak tahu apa ilmu aku dapat? Dia terus rasa macam dia memiliki ilmu tersebut. Dan ni semua benda-benda yang saya rasa malah untuk diri saya sendiri merasakan perlu kepada sentiasa muhasabah. Hatta bila kita mula menjadikan ilmu tu, maknanya ada bahagian-bahagian ilmu tu yang kita bayar sebabkan yuran dan seumpamanya. Yang kita kena pesan kat diri kita, jumlah yang aku bayar ni tak pernah setimpal dengan ilmu yang aku dapat. Dan kita bukan beli ilmu daripada guru, sebab guru pun tak memiliki ilmu. Ilmu hanya milik Allah. Barangkali yang kita bayar adalah servis, kerana usaha dia dahulu mendapatkan ilmu dan kemudian membantu untuk memudahkan dan menyampaikan ilmu tu kepada kita. Okey, membuatkan kita nampak, membuatkan kita faham, membuatkan kita mampu untuk beramal, tapi bukan kerana dia dipindah milik. Tak berlaku. Sebab ilmu sentiasa milik Allah. Tak berlaku pemindahan milik macam kita jual beli barang. Jadi jangan cakap, ni aku bayar yuran ni, duit ni aku ni. Ataupun macam dengan anak-anak aku sama belajar kan, dia bayar yuran kat universiti ke apa ke, dia rasa dia berhak. Sebab apa? Sebab ni duit. Lepas tu selamba je cakap dengan lecturer, dia cakap, I pay you. Saya bayar awak lecturer. Tak sekali-kali, tak ada ukuran jumlah apa pun yang boleh kita katakan setimpal dengan manfaat yang kita terima. Malah kita sendiri boleh tahu, ada masa-masa kita tak faham apa, ada masa-masa kita faham banyak dan dapat amal banyak. Sebab apa? Sebab Allah yang tentukan kita dapat hikmah tersebut atau tak. So alih-alih ia berkait dengan hubungan kita dengan Tuhan dalam proses kita menambah ilmu. Dan itu juga yang kita sedang lakukan dengan apa yang Imam Nawawi sebut. Bila kita hargai setiap butir perkataan, kita akan nampak sikit-sikit banyak sebenarnya Imam Nawawi nak sampaikan. Ulama-ulama sampaikan dalam setiap buku-buku tulis itu, terjemah ni, tafsir dan seumpamanya, tak ada yang remeh. Tak ada yang kita boleh cakap bila baca-baca, aku dah pernah baca dah benda ni, faham dah. Itu angkuh. Malah kita mengulang. Sebab sampai ulama-ulama sebut kes mengulang baca kitab ni nak menggambarkan mereka sangat hargai. Dan setiap kali ulang, studi-studi Imam Syafi'i pergi ulang baca Ar-Risalah. Imam Syafi'i sendiri berulang baca Muwatta banyak kali. Sebab setiap kali ulang dapat benda baru. Jadi pelik kalau ada orang rasa macam, aku dah dengar dah, tak ada contoh tadabbur kan, aku dah dengar tadabbur surah Yusuf ni, tak ada surah lain ke? Pelik. So dia dah hafal ke surah tu? Dan dia faham betul-betul ke apa yang berlaku daripada awal sampai habis dalam surah tu? Jadi maknanya kita nak kena setting sikit, iaitu jangan pernah bosan dengan mengulang. Okay, sebagaimana orang-orang yang hafal Quran ni perlu mengulang dan dia orang tak boleh bosan. Macam tu juga kita dengan ilmu. Proses mengulang itu adalah proses yang wajib untuk penuntut ilmu. Umur tak jadi isu. Sebab
Sebab Allah jadikan kita diberi peluang berterusan ini kerana Allah nak beri kesempatan tersebut. Termasuk apa yang sekarang nak dibincangkan, Imam Nawawi cerita tentang ulama-ulama, interaksi mereka dengan Al-Quran dan bagaimana mereka khatam. Okey, yang ni baca pun kita baca tajuk kita rasa bersalah lah. Khatam hari ni pun tak baca. Imam Nawawi sebut yang bagi ayyuhafidha ala tilawatihi wa yukthira minha. Seorang yang nak sayangkan Al-Quran, nak mencintai, berdamping dengan Al-Quran, patutnya jaga dia punya habit, dia punya tabiat untuk selalu baca Al-Quran dan banyakkan bacaan Al-Quran. Okey. Allah uji kita, kita nampak banyak benda lain yang keutamaan dia sama atau lebih utama daripada Quran. Okey. Ni kadang-kadang boleh jadi lagi power daripada Quran ni. Kan? Facebook lagi hebat daripada Quran. Twitter, TikTok lagi hebat daripada Quran. Sekarang sebab ada app pula kadang-kadang yang tunjukkan kat kita berapa banyak masa kita habis untuk yang lain. Malu. Tapi dah memang kita ada kesibukan, kita ada tanggungjawab. Tapi asalnya adalah kita perlukan Al-Quran. Semakin kita bangkitkan keinginan kita untuk sentiasa berinteraksi dengan Al-Quran, dan Allah akan buka ruang-ruang kesempatan kita tunaikan hak-hak yang lain. Isunya berkat lah. Isu berkat masa, maknanya kita faham bila kita buat kebaikan, Allah bagi berkat masa, kita boleh selesaikan urusan anak, kita boleh selesaikan urusan isteri, kita boleh selesaikan urusan rumah dan macam-macam lagi, tapi Quran tak tinggal. Sebab Quran yang menjadi keutamaan. Dan bila Imam Nawawi start sambung bincang kat sini, iaitu kadar berbezanya antara ulama dengan ulama, berapa lama dia orang baca Quran sampai habis. Wa kana as-salafu radhiyallahu anhum lahum adatun mukhtalifah fi qadri ma yakhtimuna fih. Ulama-ulama ada kebiasaan yang pelbagai, berapa lama dia orang akan khatamkan Quran. Kita bahasa kata yang pertama pun dah jadi satu pencapaian dah. Tera kenduri, pulut, apa lagi? Sekarang doa selamat apa semua. Baguslah, bukan yang satu kesalahan. Bagus. Tapi isunya janganlah sekali. Okey. Tapi kita biasa sambut yang pertama je lah kan. Kalau dah lepas tu kata dah rajin baca, kata lagi takkan nak buat tiap-tiap masa kenduri belaka, habis duit. Tapi bayangkan para ulama, mereka ada kadar-kadar yang mana makin lama makin cepat dia orang khatam. Farawa Ibn Abi Dawud an ba'di salaf radhiyallahu anhum annahum kanu yakhtimuna fi kulli syahrain khatmatan wahidah. Ibn Abi Dawud diriwayatkan sebahagian salaf dahulunya selalu khatam setiap 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. Boleh jadi dia bahagikan sama rata, maknanya apa? Maknanya setengah juz sehari. Boleh jadi juga tak semesti seimbang, maknanya bergantung pada maknanya dia bahagikan ataupun maknanya kira hari ni dia banyak sikit, esok dia tampung, kalau dia terkurang dia tampung pula hari lagi satu. Yang ni terbangun tak terbangun, dan seumpamanya point dia 2 bulan habis khatam. Okey, tapi lebih mudah lah bila kita susun dah kan, pecah-pecah. Okey. Dan kita akan bincang juga sebelum ni, kita ada sentuh sikit juga isu bagaimana diorang dulu tak ada juz-juz ni sangat. Sebab juz timbul kemudian. Jadi pembahagian yang diorang buat biasanya ikut apa? Surah. Diorang bahagikan ikut surah. Okay, daripada tiwal, sab'un tiwal, maknanya 7 surah yang panjang, daripada surah Al-Baqarah sampai surah At-Taubah. Okay. Dan selepas surah At-Taubah tersebut, Al-Mi'un dipanggil, surah-surah yang ayat dia 100, lebih 100. Lepas tu kita ada surah sampai habis dipanggil Mufassal, surah yang banyak pecahan-pecahan. Jadi Mufassal tu pula ada yang kata daripada Hujurat sampai hujung bahagi pada 3. Ada Tiwalul Mufassal, Awsatul Mufassal dengan Kisarul Mufassal. Mufassal yang panjang-panjang, yang kadang-kadang 1 muka surat, 2 muka surat, 3 muka surat atau lebih tu. Lepas tu yang pertengahan sederhana, 1 muka surat setengah.
Okay, 2 muka surat saja, dan yang kecil-kecil yang pendek-pendek dekat juz 30 tu. Jadi pembahagiannya awal-awal tu banyak fokus pada surah. Okay, kemudian baru dia susun supaya mempermudahkan orang nak hafal, dan seumpamanya mengikut juzuk. Okay. Jadi ada yang khatam dalam masa 2 bulan sekali. Okay, kita habiskan ni dengan cepat, kita akan nampak. Okay, sebahagian mereka fi kulli syahrin khatmah. Makin lama makin cepat, 2 bulan. Lepas tu sebulan sekali khatam. Lepas tu wa an ba'dihim, sebahagian lagi diriwayatkan khatam 10 hari 1 khatam. Maknanya setiap hari 3 juz. Setiap hari 3 juz. Wa an ba'dihim fi kulli 8 layalin. Ada sebahagian pula 8 malam, 8 hari 1 khatam. 8 hari sekali khatam. 8 hari sekali khatam. Dan majoriti Ibn Abi Daud sebut wa anil aktsarina fi kulli 7 layalin. Dan majoriti diriwayatkan khatam setiap seminggu. Banyaknya masa diorang. Banyak masa sempatnya diorang nak baca. Kalau seminggu maknanya kita nak bagi pun dah tak boleh kira lah. 30 bagi seminggu, boleh nak kata dekat 5 kan? Lebih kurang 5 lebih atau 6. Okay, so 5 juz atau kurang sikit sehari. Kalau ada kenal atau mungkin yang ada anak-anak yang dah hafal 30 juz tu, murajaah diorang patutnya tara macam ni, sehari 3 atau 4 juz. Murajaah diorang makna apa? Setiap hari diorang kena mengasingkan diri, duduk kat mana-mana, ulang, cek balik, minta orang dengar ke, kawan dengar ke apa pun, semua ulang. So macam tu lah, ada sebahagian budak-budak macam DQ Darul Quran yang grad lepas tu masuk UIA contohnya. So diorang pun ada halaqah diorang khas untuk mantapkan hafalan diorang dan seumpamanya. Tapi diorang memang tak ada pilihan kecuali kena korbankan benda-benda keseronokan yang lain. Fokus, ada masa-masa diorang akan lepak je kat masjid. Okay, antara waktu ni dengan waktu ni takkan kacau. Tak boleh dikacau sebab diorang fokus. Ada sebahagian ada support sistem yang kuat, maknanya kawan-kawan pengaji buat. Ada sebahagian pula sampai cikgu diorang yang mengajarkan diorang dekat DQ tu, dekat Mahat tu, datang lagi UIA. Bagus betul. Memang datang lagi UIA. Ada yang cerita beritahu, cakap, ustazah saya datang, bagi tahu suruh jaga hafalan. Lepas tu dia sanggup buat Google Meet apa semua. So maknanya betul-betul sungguh. Jadi diorang memang kena hafal dan ulang banyak kali. Okay. Dan sebahagian lagi lebih hebat lagi, setiap 6 hari. Dan ada yang setiap 5 hari. Saya kena laju kalau baca susul ni, takut rasa berat pula. Ada yang sampai 4 hari sekali khatam. Wa an kathirin, dan ramai juga setiap 3 malam. Okey, dan setiap 3 malam ni kita akan baca satu riwayat yang Nabi sebut paling kurang nak khatam 3 malam, 3 hari. Okey, dan tak boleh kurang daripada tu. Tapi tetap Imam Nawawi sebut kat sini ada yang khatam setiap 2 malam. Setiap 2 hari. Ada yang pula khatam sehari semalam. Laju orang baca. Kalau 30 juz, kalau kita nak kira pun 1 juz tu 1 jam tak sempat. Sebab 24 jam ni kan. Kawan ni tak tidur, tak kita tandas ke? Okey. Adalah yang boleh, pernah lah saya tengok ada orang yang dia baca memang agak laju, tapi dia dah tajwid terjaga. Okey. Tajwid terjaga. Tajwid terjaga ni tak semestinya baca slow-slow macam tu. Bacaan laju masih boleh jaga tajwid. Cuma isu nisbah antara mat dengan mat tu dia jadi kurang sikit. Kalau dia 3 tu boleh jadi 2, dalam keadaan yang 2 jadi 1. Okey, tapi maknanya masih terjaga. Tapi ikut tempo yang sesuai. Dan ni untuk orang-orang yang hafal Quran dengan guru-guru yang menjaga ajar hafal Quran, dia orang tahulah. Okey, dia orang akan latih. Supaya apa? Supaya bila masa mengulang dia orang laju, masa baca macam tu dia orang laju, tapi bila jadi imam ke, bila mengajar ke apa ke, dia ikutlah balik tempo yang asal. Tempo ni bukan tempo ni maknanya kadar sela masa dengan gaya bacaan tersebut.
poin penting, tajwid boleh terjaga walaupun laju. Okay? Sebab tu kadang-kadang ada orang pelik macam, kenapa imam tu baca Fatihah cepat sangat? Aku tak habis lagi dia dah rukuk dah. Sebab dia okey je baca laju dalam keadaan tajwid itu terjaga. Banyak kan berlaku macam tu kan? Kita dah tengah baca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, Allahu Akbar, sudah. Kita punya dah ingat nak jaga tajwid tu sebab kita fikir jaga tajwid sambil fikir, banyak fikir. Dia dah biasa, jadi dia dah laju. Okay? So, jadi tak pelik boleh berlaku kes-kes orang-orang yang satu hari boleh khatam. Okay? Dan dia sempat buat benda-benda lain. Okay? Dan sekali lagi, alasan yang sama kita akan ulang banyak kali, isu berkat ni benda yang kita tak boleh ukur. Benda yang kita tak boleh ukur. Okay, boleh jadi dia pun tak perasan masa berlalu baru 1 jam tapi dia dah lepas 3-4 juz. Boleh jadi tak perasan pun. Isu berkat masa, maknanya Allah menyebabkan masa tu jadi perlahan untuk dia sebabkan fokusnya dia dan khusyuknya dia dalam bacaan dia. Jadi tak pelik. Kerana sebahagian mereka, wa minhum man kana yakhtimu fi kulli yawmin wa lailatin khatmatain. Ada 2 kali khatam satu hari. Okey, yang ni dah yang kita anggap boleh jadi macam biar betik. tapi itu yang Imam Nawawi sebutkan. Ada yang 3 kali khatam sehari, ada yang sampai 8. 4 malam 4 siang. 8 kali. Betul tak betul apa semua sekarang ni, semua ni riwayat-riwayat macam ni direkodkan. Okay, terlalu banyak. Dan hampir susah kita nak tolak mengatakan ia betul-betul berlaku. Okay, nak sebut dia wali Allah pun boleh, nak sebutkan sebab ni ulama-ulama, nak sebut waktu berkat, kita katakan semua betul. Kita katakan semua betul. Faminal ladina kanu yakhtimuna khatmatan fil laili wal yaumi, dan kemudian disebutkan antara tokoh-tokoh, sahabat-sahabat, tabi'in, ulama-ulama yang khatam pada kadar-kadar yang berbeza tersebut. Sehari semalam sekali Uthman bin Affan, Tamim ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Mujahid, Imam Syafi'i, wa akharun atau wa akhiruna, dan ramai lagi. Ada pun yang khatam 3 kali sehari, Salim bin Umar, Qadi Mesir pada zaman khilafah Muawiyah. Abu Bakar bin Abi Daud riwayatkan pula, meriwayatkan yang dia sendiri khatam sehari 3 kali. Abu Umar Al-Kindi dalam kitabnya sendiri, fi qudati Misra kana yakhtimu fil lailati 4 khatamat, 4 kali khatam. Ni semua nama para salaf, ulama-ulama dahulu yang direkodkan, diriwayatkan khatam dengan jumlah-jumlah yang banyak. Qala Syekh As-Salih Abu Abdurrahman As-Sulami, Abu Abdurrahman As-Sulami, dia cakap, aku dengar Syekh aku Aba Uthman, Syekh Aba Uthman Al-Maghribi yaqul, Abu Uthman ni bagi tahu, kana Ibnul Katibi radhiyallahu anhu yakhtimu bin nahari 4 khatamat wa bil laili 4 khatamat. So dia bagi tahu dia punya guru Ibnul Katib khatam pagi 4 kali, malam 4 kali. Wa hadha aktsaru ma balaghana min al-yawmi wal lailati. Dan mana dia cakap, itulah yang paling banyak yang riwayatnya sampai kepada kami berlaku dalam sehari, 8. Paling banyak 8. Okey. Wa rawa as-Sayyid Al-Khalil Ahmad Ad-Dawraqi bi isnadihi an Mansur bin Zazan an Abbad At-Tabi'i radhiyallahu anhu. Okey, Ahmad Ad-Dawraqi dengan sanadnya daripada Mansur, daripada Abbad. Abbad ni dikatakan annahu kana yakhtimul Qur'ana fi ma baina adh-dhuhri wal 'asr. Dia khatamkan Quran antara zuhur dengan asar, wa yakhtimuhu aidan fi ma baina al-maghribi wal isya. Laju. Dan dia sempat juga khatam lagi antara maghrib dengan isya. So barangkali dia punya logik dia, maknanya daripada dia khatam antara zuhur dengan asar, lepas tu bila disambung lagi bacaan, dia sempat khatam antara maghrib dengan isyak. Laju. So tak pelik lah kalau yang kata apa ni 4 kali ke 8 kali tadi tu. So maknanya membacaan dia orang laju.
Wa yakhtimu fima bainal maghribi wal isya'i fi ramadana khatmatain wa syai'an. Dan bila bulan Ramadan lagi berkat dan lagi cepat dia orang khatam. Okey, antara maghrib dan isyak tu sempat, makna 2 kali khatam dan lebih sikit. Wa kanu yuakhiruna al-isya'a fi ramadana ila ayyam dia rubu'al lail. Dan kebiasaan dia orang lewatkan isyak. Jadi ada gap masa yang lama antara maghrib dengan isyak. Okey, sehingga 1/4 malam. Ni semua riwayat-riwayat. Dan riwayat-riwayat ni memang kita katakan macam mendengar cerita, mendengar kisah-kisah orang-orang dahulu, bertujuannya untuk memberitahu kita bahawa ianya bukan perkara yang mustahil. Ini bukan perkara yang mustahil. Okey. Ibnu Abi Dawud dengan sanad yang sahih mengatakan Mujahid dahulu mengkhatamkan Al-Quran juga antara maghrib dengan isyak. Riwayat daripada Mansur menyebutkan Ali Al-Azdi. Nama-nama ni tak ingat tak apa. Okey, paling tidak kita tahu apa yang berlaku. Tapi dalam masa yang sama, sambil kita biasa baca, mula kita start biasa dengar. Mujahid ni biasalah dengar. Okey, nama Ali Al-Azdi Ibn Abi Dawud ni biasalah dengar. Nak tak nak kita tak boleh pisahkan diri kita daripada mengenal ulama'. Jadi jangan bosan dan jangan rasa leceh. Siapa ni aku tak tahu, tak kenal. Lepas tu pula setiap kali dengar nama kita fikir panjang jadi siapa dia tu dulu. Abaikan tu, kita biasakan dengar nama-nama tersebut. Sama juga Ali Al-Azdi ni khatam antara maghrib dan isyak setiap malam di bulan Ramadan. Ibrahim bin Sa'ad dia kata kana abi yahtabi fima yahullu habau atau habwatahu hatta yakhtim al-Quran. Ayah aku biasa duduk dengan style yang dia biasa, dia selesa. Sambil kadang-kadang ada orang duduk dia macam peluk lutut tu kan, pegang mushaf ke apa kan, duduk macam tu. Dia boleh stay duduk macam tu sampai habis baca Quran. 30 juz. Dia boleh duduk macam tu sebab itu yang dia rasa selesa. Dia tak lepaskan tangan dia sampai dia khatam. Wa ammal ladhi yakhtimu fi rak'atin. Adapun orang yang khatam satu rakaat, fala yuhsauna, tak boleh kira ramai likasratihim. Faminal mutaqaddimina, daripada kalangan mutaqaddimin salaf, Uthman bin Affan sendiri, Tamim Ad-Dari, nama yang kita dah sebutkan tadi, khatamahu fi kulli raka'atin fil ka'bati. Khatam satu rakaat masa solat dekat Kaabah. Masa satu rakaat tu bukan masa satu rakaat je dia solat. Masa rakaat pertama habis khatam, lama berdiri mana. Kita pun tak tahu berapa lama. Okey, tapi dia khatam. Mungkin yang boleh jadi rakaat kedua pun pergi khatam juga. Okey, tapi kita tahu kebiasaannya Nabi galakkan hatta dalam mazhab Syafi'i pun rakaat kedua hendaklah bacaan dia lebih ringan daripada rakaat pertama, maknanya jadi sudut jumlah. Okey. Wa amma alladhina khatamu fil usbu'i marratan fakathiruna. Yang khatam dalam seminggu ramai. Okey, nukila an Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa Abdullah bin Mas'ud wa Zaid bin Thabit wa Ubay bin Ka'b radhiyallahu anhum. Okey, nama sahabat-sahabat ni semua yang dinukilkan mereka khatam sekali dalam seminggu. Wa an jama'ati min at-tabi'in, begitu juga sebahagian ulama-ulama tabi'in, Abdurrahman bin Yazid, Alqamah, Ibrahim. Wal ikhtiyaru, dan pilihannya yang ni kita tunggu-tunggu ni. Okey, wal ikhtiyaru anna dhalika yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas. Kadar kemampuan nak khatam itu berbeza-beza mengikut orang. Berbeza-beza mengikut orang dan kemampuannya. Faman kana yadharu lahu bidaqiqil fikri lataifu wa ma'arifu falyaqtasir ala qadri ma yahsulu lahu kamalu fahmi ma yaqra'u. Siapa yang bila dia baca tu, dia punya fokus dia tentang makna, maksud, dia nak tadabbur, dia nak, maka dia fokus hanya pada kadar yang membantu untuk dia faham. Maknanya bacaan dia kita panggil qira'atul tadabbur. Okey, qira'atul fahmi, maknanya baca untuk faham, untuk tadabbur. Jadi dia beza dengan baca yang macam mana lawan dia. Qira'atul thawab,
bacaan yang semata-mata untuk nak dapatkan pahala. Jadi ulama-ulama bincang yang Nabi larang khatam kurang daripada 3 hari untuk bacaan yang bertujuan untuk tadabbur. Adapun bacaan yang semata-mata untuk mendapatkan ganjaran, boleh ke? Sebab apa? Sebab dah satu huruf dapat 10 markah, boleh. Okey, jadi sebabkan itulah kes-kes sebagai ulama yang sampai khatam sehari lebih daripada sekali 2 kali. Adakah dia orang tak tahu Nabi larang khatam Quran daripada 3 kali? Dia orang tahu, tapi dia orang faham larangan itu untuk jenis bacaan yang macam mana. Nampak tak beza tu? Okey, bacaan yang bertujuan untuk tadabbur, jadi paling minimum Nabi bagi 3. Okey, barangkali dia sebut, saya dah tersebut awal. Jadi sebab tu cakap kalau untuk faham, maknanya baca sekadar yang penting untuk dapat faham. Jadi dia tak perlu nak terkejar untuk khatam. Okey, wa kadza man kana mashghulan bi nashril ilmi. Macam tu juga dengan orang yang ada banyak kesibukan-kesibukan lain untuk menyebarkan ilmu atau tugasan-tugasan agama yang lain yang melibatkan keperluan-keperluan orang Islam secara umum, sebab dia qadi, sebab dia pemimpin, sebab dia gubernur, sebab dia petugas amil zakat ke, dia ustaz ke, apa semua, dan ada keperluan untuk nak ulang kaji, nak kena baca kitab, nak dengar anak-anak nak tasmid dan seumpamanya. Tasmid Quran okey lagi sebab dia dengar Quran ni. Kalau dia kerja-kerja yang lain, maka yang itu pun dia sesuaikan. Okey, falyaqtasir ala qadrin la yahsulu bisababihi ikhlalun bima huwa mursadun lahu. Dia buat sehabis baik, baca Al-Quran semampu mungkin, khatam semampu mungkin, okey, tanpa menyebabkan dia terlalai ataupun tanpa menyebabkan dia lalai daripada tugasan dia yang lain. Okey, so macam kes kita maknanya kerja lah kan. Okey, maknanya sebabkan kita kerja dan bertugas dan ada urusan keluarga dan seumpamanya, maka kita usahakan selesaikan juga urusan-urusan lain dan cuba sehabis baik juga untuk menjaga Al-Quran. Wa illam yakun min haula'il madhkurina, saya Nawawi sambung, kalau kita ni bukan antara sibuk orang ni, bukanlah mengajarkan falyastakthir, maka banyakkan baca Al-Quran, ma amkanahu semampu mungkin, min ghairi khurujin ila haddil malali wal hazramah. Tapi jangan sampai kita yang penat dan jadi bosan. Sebab kita ni, kita tahu kadar kita masing-masing. Jadi boleh jadi kalau ni baru nak start aktif balik, dah lama tertinggal dan seumpamanya, okeylah 1 jam je, setengah jam je, atau kita potong-potong lagi 10 minit pagi, 10 minit tengah hari, 10 minit petang, 10 minit malam, contoh. Okey, dan semakin kita dah biasa, semakin kita tambah, maka kita yang tahu bagaimana kadarnya. Dan kalau kita terskip ke, terlepas ke, terponting ke, kerana terponting tu bukan sekejap. Okey, lama. Ulang je balik daripada mula atau ambil balik pace yang kita dah buat masa tengah laju tu. Tak ada masalah. Sebab apa yang berhenti yang syaitan suka. Maknanya dia tiba-tiba dia rasa macam, alah aku dah seminggu dah tak baca pula, penat nak ulang balik daripada semua apa semua. Teruskan saja balik, ulang saja balik, pergi balik kepada kadar yang kita tinggalkan tu. Okey, sebab tak kisahlah sebulan ke setahun ke tinggal, kita tahu kita nak baca. Kita tahu kita nak baca, dan keinginan tu yang tulus. Yang membohong dan menipu adalah merasakan aku tak layak lagi baca, baik aku tak payah baca. Itu penipuan yang paling ketara. Dan kalau nak kata hipokrit, itulah hipokrit yang sebenar. Sebab kita tahu kita perlukan Al-Quran. Tiba-tiba kita cakap, dah aku tak adalah baik sangat, dulu memanglah rajin, lepas tu dah sibuk apa semua, tinggal tiba-tiba pula nak rajin macam bagus sangat kan. Oh tak, itu memang bisikan syaitan. Maknanya yang kita pesan, tinggallah lama macam mana sekalipun, pastikan berada di sekeliling orang yang selalu ajak. Okay, minta kawan-kawan ingatkan, tolong cari cara tanya kawan-kawan macam mana, ada tak tempat-tempat yang boleh nak bagi aku semangat balik baca Al-Quran dan seumpamanya. Usahakan apa cara sekalipun. Okay,
Sebab Quran ni bukan isu kita punya suara sedap ke, kita pandai baca ke apa. Quran ni mesej dia sama, usaha. Bermula dengan nak atau tak, dan kemudian usaha diteruskan. Walaupun berhenti, walaupun tersangkut, walaupun ada masalah, teruskan. Okey. Falyastaksir, banyakkan bacaan semampu mungkin, dan jangan sampai kita tahu kalau aku lebih had, maka dia akan mengganggu. Kita jaga had tersebut. Okey. Seterusnya baru Imam Nawawi bincangkan tentang isu kadar mana yang dimakruhkan oleh sebagian ulama. Makruh kalau khatam pada kadar-kadar macam tu. So sekarang Imam Nawawi sebut pula, walaupun tadi dia beritahu ada yang khatam banyak ni, sekarang dia beritahu ada sebahagian ulama memakruhkan khatam sehari. Ada sebahagian ulama makruhkan khatam sekali sehari. Dan wa yadullu alaihi al-haditsus sahih. Ni dah hadis dia. Okey, mereka berdalilkan hadis yang sahih daripada Abdullah bin Amr bin As. Nabi SAW beritahu, la yafqahu man qara al-Qur'ana fi aqalli min thalath. Okay, seseorang itu tak akan faqih dan faham bila dia baca Al-Quran habiskan kurang dalam 3 hari, kurang daripada 3 hari. Maknanya sekali khatam tak sampai 3 hari dia dah khatam terus, dia tak akan faham. So riwayat ni daripada riwayat Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i, dan Imam Tirmizi kata hadis ni hasan sahih. Okay, wallahu a'lam. Maknanya ada sebagian ulama memakruhkan. Okey, dan kita dah jelaskan tadi bagaimana sebenarnya kefahaman kita terhadap hadis tersebut. Kat sini Imam Nawawi dia macam berhenti kat situ, barangkali dijelaskan dengan lebih detail dalam mukadimah kitab Majmu'. Okey, mukadimah kitab Majmu' dia juga bincangkan topik-topik ni tapi dengan lebih detail. Okey. Seterusnya, jadi yang isu khatam tadi tu hukum makruh semua boleh ni ke, atau ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya isu khatam tadi tu kurang daripada 3 hari sebab apa semua kita dah bincang tadi tu. Jadi itu yang kena faham. Okey, isyak masuk pukul 8. Memang masuk dah. Okey, tak ingat? Tu azan. So boleh ikut satu bab kecil lagi. So waktu mula dan waktu khatam, isu kita nak menyusun bila nak start, bila nak habis. Okey, so kalau ada urusan-urusan lain kita suka nak susun, kalau boleh bab Quran ni lagi eloklah susun. Maknanya biar dia terancang. Okey, sebab dia sedih sikit kalau bab Quran, bab agama ni bila orang samakan dia macam hobi. Makna apa? Bila free aku pergilah. Faham tak? Okay, hobi ni maknanya untuk mengisi masa lapang kan. So bila dia letakkan agama ni, ilmu Quran ni untuk mengisi masa lapang, jadi bila dia free dia buat, tak free tak buat. Okay, jadi kita kena adjust sikit. Sebab ini maknanya urusan ilmu, agama, Quran adalah keutamaan kita juga. Sebab dia akan menentukan keselamatan kita akhirat nanti. Jadi perlu ada waktu khas. Okay, of course kita, maknanya macam isu kemampuan tadi dah. Maknanya okey lah, tak semua orang mampu nak tiap-tiap hari. Sekali seminggu yang ilmu, sekali seminggu yang Quran, sekali seminggu apa-apa urusan lain. Okey, tapi dia teratur, dia terancang. Bila tak teratur, tak terancang lah, yang senang kita nak skip, kita nak potong, kita nak tunggu, tak apalah nantilah. Bila-bila nanti free, patah balik jadi hobi. Dia patah balik jadi hobi. Okey, salah ke kalau untuk orang-orang yang tak biasa, jangan kecam diorang isu hobi isi masa lapang ni. Okey, sebab apa? Sebab dia tak boleh nampak lagi, terutama orang-orang yang barangkali latar belakang keluarga dia bukannya beragama sangat dan seumpamanya, dan dia baru terdedah sikit. Okey, kita cakap kalau free datanglah. Janganlah masa tu terus kita cakap jangan jadikan agama ni macam hobi. Yang tu sesuai untuk kita yang faham ni lah. Maknanya yang dah pernah datang majlis ilmu, yang dapat rasakan kemanisan majlis ilmu Quran dan seumpamanya. Jadi kita tahu, memang kita tahu penting. Okay, cuma isu pemilihan keutamaan. Tapi kalau untuk orang yang baru berjinak-jinak, okay, level-level mu'allaf ke ataupun yang tak adalah agama ni, dia tahu solat dengan puasa macam tu je. Okay, majlis ilmu ni benda yang asing bagi dia kan.
Dia nampak je lalu tepi tu kan, wih, dia orang ada ilmu lah. Dia pun rasa macam tak layak nak duduk kat sini. Dia ingat semua kat sini semua ustaz syekh besar. Okey, dia tak tahu kat dalam ni belaka jahil ni masuk bercakap kan. Okey, dia orang malu je kan. Lalu kalau borak ajar datang, malu aku. Okey, sebab apa? Sebab dia orang semua main setting tak pernah tak biasa. Jadi kalau ajak yang macam tu, kita janganlah cakap ada orang untuk ilmu ni kita kena spesifikkan masa. Takut terus lah dia. Okey, so maknanya ikut keadaan dan ikut keadaan kesesuaian. Okey, jadi Imam Nawawi sebut kat sini waktu mula dan waktu khatam. Bagi orang yang nak khatam, perancangan dia nak khatam dalam seminggu, walaupun kita tak buat, kita dengar, kita baca. Okey, Abu Daud riwayatkan Uthman bin Affan dia mulakan bacaan Al-Quran pada malam Jumaat dan dia habis pada malam Khamis. Okey, so seminggu. Imam Abu Hamid Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin dia bagi tahu al-afdal, yang paling afdal, khatam sekali khatam. Okey, bila khatam pada waktu malam dan kemudian seterusnya khatam pagi pula, maknanya tukar-tukar. Bila nak habis baca, okey kali ni aku nak khatam waktu malam lah. Lepas tu nanti ganti khatam dia pagi pula. Okey. So itu perancangan, cadangan perancangan. Bukan maksudnya wajib, tak. Afdal. Wa yaj'ala khatmatan nahari yaumal isnin. Kalau khatam waktu pagi, buat hari Isnin masa solat sunat subuh atau selepas solat sunat subuh. Dan ingat diorang bila cakap pasal baca Quran ni, bukan mesti kat luar baca mushaf saja, tapi merujuk juga dalam solat. Dalam solat. Sebab dia orang fokus juga tentang isu hafalan. Jadi sambil dia orang solat, sambil dia orang baca dalam solat, dan itu kalau dia orang habis pun dia enggak khatam. Jadi bukan maksud khatam tu mesti tengok mushaf. Okey, jadi termasuk juga dalam solat. Okey, dan kita pun ada keringanan, mana sebahagian fuqaha membenarkan untuk sambil solat kita baca ataupun tengok mushaf. Okey, dalam keadaan sekarang ni pun kita boleh tengok phone, tapi kena matikanlah data ke apa semua, nanti keluar notification orang call pula terjawab kan tengah solat. Saya kok aku tengah solat. Wa yaj'ala khatmatal laili lailatal jumu'ah, dan bila dia susun pula yang malam nak khatam masa malam Jumaat, bila buat solat sunat maghrib atau selepas solat sunat maghrib. Kenapa? Dia kata liyastakbila awwalan nahari wa akhirahu. Okey, supaya dia hadapi. Okey, maknanya bila hujung pagi tu dengan awal malam tu, kat situlah pertemuan. Maknanya ni khatam, lepas tu mula. Lepas tu nanti sambung pula, dia khatamnya dilewatkan pada waktu maghrib. Okey, so itu style diorang fikir dahulu. Okey, dan kita bergantung pada suasana dan keadaan dan style masing-masing, kesempatan masa yang ada, itu tak semesti kita ikut semua ni. Riwayat lain daripada Umar bin Murrah at-Tabi'i, kanu yuhibbuna an yakhtimu aw yuhtama al-Quran min awwalil lail aw min awwalin nahar. Ada yang kata pula dulu, ataupun Umar bin Murrah ni tabi'in, dia cakap dulu ulama-ulama ni suka khatam awal pagi, awal malam atau awal pagi. Okey, khatam pada awal malam atau awal pagi. Maknanya memang dia orang rancang bacaan ni, dia dah target. Dia bukan macam tengok nanti mau khatam-khatam lah, dia target. Dia letak target. Riwayat seterusnya dari Talhah bin Musarrif at-Tabi'i. Dia cakap, siapa yang khatam Al-Quran, man khatam Al-Qur'ana ayyata sa'atin kanat minan nahari sallat alaihi al-malaikatu hatta yumsi. Siapa yang khatam Al-Quran pada mana-mana waktu sebelah pagi, malaikat akan doakan kebaikan untuk dia sampai petang. Wa ayyata sa'atin kanat minal laili, dan siapa yang khatam pula pada mana-mana waktu di sebelah malam, sallat alaihi malaikatu hatta yusbih, dan para malaikat akan mendoakan kebaikan untuknya sehingga pagi esoknya. Okey, dan Mujahid juga meriwayatkan hadis yang ataupun kata-kata yang sama. Ad-Darimi dalam musnadnya meriwayatkan daripada Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala, idza wafaqa khatmul Qur'ani awwal al-laili sallat alaihi malaikatu hatta yusbih. Sama. Kalau kebetulan di khatam tersebut di awal malam, malaikat doakan kebaikan sampai esok pagi. Dan kalau khatam dia bertepatan pada hujung malam, para malaikat akan doakan kebaikan untuknya sehingga waktu petang. Ad-Darimi menyebutkan riwayat ni hasan daripada Sa'ad.
Wa an Habib bin Abi Thabit at-Tabi'i annahu kana yakhtimu qabla ar-ruku'. Okey, ada pula riwayat mengatakan dia dalam solat satu rakaat sebelum rukuk dia dah khatam. Okey, maknanya dalam satu rakaat jugalah. Dan Ibn Abi Dawud juga riwayatkan Imam Ahmad kata wa fi hadzal fasli baqaya. Oh, tak, macam tu juga Imam Ahmad, iaitu menyebutkan dia boleh khatam ataupun dikatakan khatam boleh dibenarkan dalam satu rakaat. Wa fi hadzal fasli baqaya satati insyaallah taala fil babil ati. Dalam dan ada baki-baki perbincangan yang akan muncul atau didatangkan nanti dalam bab seterusnya tentang berapa lama dan khatam semua ni. Apa faedah dia cerita pasal khatam banyak kali ni? Kita bila nak khatam? susah nak apa ni, sebab sendiri pun tengah terasa kan, jadi macam kita tak adalah selalu sangat baca ni, tapi bila sekali baca tu terus jadi macam balik nanti baca. Jadi fikir-fikir kan, cakap kena cari kawan balik ni. Kadang-kadang ada je kawan-kawan message call, jom kita buat tadarus ke apa, buat je ni. Alang-alang sekarang boleh Google Meet, Zoom apa semua kan. Kalau dah susah sangat nak tunggu jumpa datang kat sini, kita set lah timing malam-malam ke apa ke, dapatlah 2-3 orang ke, kita bacalah satu muka surat, slow pun slow lah. Jadi macam-macam cara kita nak dan kita boleh buat. Okay? Dan mereka adalah contoh yang terbaik. Jadi bila mereka buat contoh yang terbaik dan mereka juga manusia, dan Allah benarkan kemampuan untuk mereka boleh lakukan perkara yang kita sangkakan mustahil, maknanya kita boleh buat, maknanya kita boleh usahakan. Dan kadar usaha kita tu, kita tak akan cakap cukup lah ni, sebab kita tak akan maknanya kita nak sampai pada kadar mereka tu macam jauh lagi perjalanan. Jadi tak ada alasan untuk kita kata cukup dengan apa saja yang kita dah buat. Kena lagi dan lagi dan lagi dan lagi. Dan kita dalam bab ni kita tak akan compare dengan kawan. Aku baca lah juga, dia tak baca langsung. Oh, itu pula ada compare dia pun. Compare macam tu tujuan dia supaya kita tak rasa kita ketinggalan dan elakkan kita putus asa, okey. Tapi compare macam tu untuk kita rasa cukup dan tak tambah, tu tak okey. Kalau yang tu kena ingat balik apa yang Manawi sebutkan kat sini ni, riwayat-riwayat ni. Okey, carilah kat YouTube ke, carilah kat Facebook ke apa ke, ambil lah tu riwayat tu, print out, tampal. Imam Syafi'i khatam sekian-sekian dalam satu hari. Okey, kita tahu, kita setiap kali baca je, tengok je, kita tahu aku baca ke tak Quran kali ni. Semoga Allah kurniakan kekuatan untuk kita konsisten, untuk kita kuat, untuk terus membaca dan membaca Al-Quran. Buka lah dekat phone ke, dekat mushaf ke. Kadang-kadang boleh jadi bosan juga kalau dekat phone je kan. Ready lah satu mushaf dalam kereta ke, dekat rumah, kat tempat-tempat yang senang nak ambil ke. Dan jadikan suasana tu hidup dalam keluarga, di tempat-tempat yang ada. Ajak semua orang lagi, bagi galakan demi galakan dan pesanan demi pesanan. Semoga itu semua akan menjadi saham bagi kita di akhirat nanti, dan Allah bantu dan dekatkan kita dengan kalamnya, menjadi petunjuk dan menjadi pelindung kita yang akan mempertahankan kita di akhirat nanti, iaitu Al-Quran itu sendiri. Aku qauli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.